Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini kami berada di N01 Ampangan di Negeri Sembilan, salah sebuah negeri yang akan kita lihat battle pada 12 hari bulan sempena Pilihan Raya Negeri di Negeri Sembilan. Dan kenapa kami pilih Ampangan? Kerana sejak dahulu lagi beberapa siri pilihan raya yang lepas, Negeri Sembilan di Dun Ampangan ini memperlihatkan siapa juga calon ataupun parti yang menang akan menang dengan majoriti yang sikit ataupun marginal seats, kurang daripada 1,000 ataupun lebih bawah 2,000, lebih kurang begitulah setiap kali pilihan raya negeri diadakan di Dun Ampangan ini. Kawasan yang begitu strategik di Bandar Seremban, tetapi populasinya amat besar. Majoritinya kawasan Melayu, tetapi ada juga etnik Cina dan juga India. Malah kawasan ini hampir semuanya terbangun kerana begitu hampir dengan Bandaraya Seremban, tetapi mungkin isu-isu perbandaran, isu-isu berkaitan dengan kepuashatian penduduk dengan perkhidmatan yang diberikan oleh negeri ataupun perbandaran itu sentiasa menjadi perbualan di kalangan penduduk di N01 Ampangan. Jadi pada kali ini kami menampilkan Tengku Zamrah binti Tengku Sulaiman, salah seorang calon yang akan bertanding pada 12 hari bulan ini daripada parti Pakatan Harapan. Apa khabar Tengku? Alhamdulillah. Tengku, berbaki 2 hari lagi. Adakah sudah cover semua PDM di Ampangan ini dan bagaimana respon di bawah itu? Alhamdulillah, saya bersama Jentera Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bekerjasama menyantuni masyarakat di 6 lokaliti. Saya pergi ke tempat ini, pengundi-pengundi nampaknya bekerjasama. Ya. Contohnya dia macam belakang masyarakat berbagai latar belakang masyarakat kan. Jadi salah satu contoh saya jumpa seorang bapa di Kampung Boyan di Kampung Boyan, dia anak ramai, isteri dah meninggal, dia tinggal seorang. Jadi dia bila saya sampai tu dia kata dia sedih tengok kami sampai semua kan. Jadi saya pun tersentuh hati. Jadi mungkin salah satu sebab saya nak kalau diberi mandat kan untuk untuk menjaga warga emas macam tu. Jadi dari respon di lapangan dan juga di kalangan pengundi Ampangan, adakah Tengku rasakan kawasan ini akan kekal di bawah Pakatan Harapan untuk 5 tahun akan datang? Selama masuk beberapa hari dah 10 hari. Ya, lebih 11 hari. Kan berkempen memulai itu biasalah kan. Orang ni kan lepas 5-6 hari itu alhamdulillah saya tengok tiap-tiap pengundi yang saya jumpa semuanya memberi respon yang positif. Ya. Tetapi kita tahu selepas hari penamaan calon jelas ada 3 penjuru di kawasan Ampangan ini. Tengku dari Pakatan Harapan, satu daripada Perikatan Nasional Muhammad Ghazali Zainal, dan juga bekas adun di sini dan merupakan orang kuat keadilan, salah seorang exco di bawah pentadbiran yang lalu menjadi calon bebas kerana tidak puas hati tidak dicalonkan semula. Adakah itu sebagai satu cabaran juga? Ada juga rakan yang terpaksa membuat keputusan bertanding bebas kerana tidak dicalonkan semula. Adakah itu akan juga mengherot sedikit sokongan kepada Pakatan Harapan ataupun dah selesai dah? Pada pendapat saya, mungkin itu dah selesai. Tetapi pada saya akur pada pucuk pimpinan. Kita kena, pengundi-pengundi Ampangan kena faham kerajaan pusat adalah kerajaan perpaduan. Jadi kita akur, kita ikut yang itu. Kalau kita sorang-sorang, kita nak pergi ke mana? Tidak berparti ni kan? Ya. Pasal kita nak ekonomi, pembangunan semua, dana datang daripada pusat. Jadi isu berkaitan dengan penampilan semula Datuk Rafiq tidak memberi kesan? Sikit-sikit tu adalah, tetapi alhamdulillah setakat ini kebanyakan dia kata ada pengundi mengatakan kita ikut pusat. Itu bagi keyakinan kepada saya. InsyaAllah. Okey, apa isu sebenarnya yang berlegar di kawasan Ampangan, Tengku? Isu-isu tu salah satu warga emas tu, lagi satu infrastruktur seperti di Benteng. Bangunan tu baru, tetapi untuk salah satunya ialah cuci tangan. Cuci besin itu semua tak boleh guna. Itu salah satu untuk penjual, untuk peniaga-peniaga lah kan. Maintenance lah ni. Yes. Lepas tu lagi satu orang yang jual ayam, makanan semua tu dia komplain pasal
lampu tak ada. Dia kipas tak ada. Infrastruktur lain itu dia lah. belum lengkap lagi lah. Ya, itu yang saya dapat sikit-sikit lah kan. Yang selama ni yang saya berkempen itu saja yang nampak lah. Adakah itu sebagai satu jaminan bahawa di Ampangan ini hampir kesemua isu infra sudah selesai, cuma ditambah baik begitu, Tengku? Ya, betul. InsyaAllah kalau saya diberi mandat, pembangunan itu kita teruskan. Infrastruktur itu kita teruskanlah apa yang kekurangan tu kita baikkan lagi. Ya. Bagaimana dengan isu rakan-rakan ataupun kaum Hawa? Kerana dengan cerita kawasan ini separuh-separuh ni, lelaki separuh, perempuan separuh, wanita separuh. Jadi kerana kepribadian Tengku sebagai calon wanita, adakah itu satu kelebihan untuk menyantuni kaum-kaum ibu ni? Ya, betul. Kebanyakan ibu-ibu yang saya jumpa memang dia bagi respon yang positif lah. Ada yang peluk saya, yang suka, yang betul lah macam saya ni ibu, nenek, 5 orang cucu. Jadi dia pengundi-pengundi saya jumpa memang dia orang suka. Dia kata lah lama wanita tak ada di apa? Ditampilkan. Ya, di Ampangan. Ya, betul. Jadi apa janji kepada kaum ibu ni? Kerana isu orang ibu ada kaum ibu tunggal kan, ya, untuk betul. peluang perniagaan dan sebagainya. Selama ini saya berkempen, tak adalah saya berjanji, tetapi mungkin insya-Allah kalau saya menang, saya akan utamakan kepada ibu-ibu tunggal, macam ibu apa yang tak ada pengasuh, kita sediakan tempat taska tadika untuk anak-anak mereka yang ibu bapa yang bekerja kan. Macam ibu-ibu tunggal ni kita naikkan taraf ekonomi mereka, macam berniaga apa semua. Ya. Jadi bagaimana dengan saingan yang diberikan oleh dua calon lain? Adakah itu perlu diberi perhatian oleh Tengku? Calon Datuk Rafai dan juga daripada Perikatan Nasional. Apa yang saya tengok, saya tidak dalam berkempen saya tidak memburukkan sesiapa, tidak menyerang lah. Tidak menyerang, ya. Individu. Saya daripada dulu memang tidak menyerang. Ramai orang menyerang saya tapi saya diam. Kan? Apa kita menyerang orang kan? Jadi pada saya insya-Allah boleh kot. Kawasan ini dikenali dengan satu kawasan yang majoriti kecil setiap kali pilihan raya yang saya katakan awal tadi. Adakah ini sebagai satu cabaran juga? Kerana maksudnya orang Ampangan ni bijak, dia cerdik, dia melihat individu, dia melihat tawaran, dia melihat apa yang mereka akan dapat, barulah mereka akan keluar undi. Tetapi mungkin segmen pengundi muda ni agak liar sikit, agak lain sikit kerana mereka lebih kepada sosial media dan pengaruh rakan-rakan sebaya dan tidak mengikuti apa yang diundi oleh ibu bapa mereka. Jadi di mana tujahan ataupun tumpuan Tengku untuk menyantuni kelompok ini? Kepada pengundi-pengundi muda, saya tekan dari segi dasar ekonomi, pekerjaan dan program keusahawan lah untuk anak-anak muda kan. Itu saja. Jadi Tengku aktif di sosial media? Ada, media saya ada. Ada TikTok lah, ada. Diorang respon macam mana di sosial media? Alhamdulillah. Respon positif lah. Oh ya. Okey. Akhir sekali kalau kita lihat kawasan ini juga ada sentiasa memberikan undi simpati kepada calon. Pastinya cabaran juga kepada Tengku untuk melihat bahawa mungkin kelebihan kepada sebagai calon wanita, tetapi juga ada kelebihan kepada Dr. Muhammad Rafi'i itu, mereka yang pernah berkhidmat di sini satu penggal kan. Jadi adakah itu juga sebagai satu cabaran ataupun masing-masing sepatutnya berjuang untuk mendapatkan undi? Pada saya, pendapat saya, biarlah masing-masing berjuang untuk mendapatkan undi kan. Saya ni bekerja dalam pasukan dengan membawa agenda kerajaan pusat dan negeri untuk di Dun Ampangan. Semoga apa yang saya bawa untuk pengundi di Dun Ampangan dapatlah menilai baik dengan slogan saya, Ampangan Maju dan Sejahtera. Itu saja. Jadi kita mengucapkan selamat maju jaya kepada Tengku. Ya, Tengku Zamrah binti Tengku Sulaiman di Ampangan ini N14
calon nombor 1 ya. Ya. Jadi bagi orang Ampangan, anda boleh menilailah ketiga-tiga calon ini dan buatlah pilihan yang bijak. Jadi semuanya sudah pun dinyatakan dengan tawarannya apa yang akan diberikan kepada penduduk di Ampangan dan apakah yang akan dilakukan sepanjang 5 tahun di Ampangan Negeri Sembilan ini. Jadi kita akan rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Bertemu kembali di N14 Ampangan Negeri Sembilan, salah satu kursi panas yang kita perhatikan dengan dekat di Negeri Sembilan ini kerana beberapa faktor, antaranya kawasan ini ditandingi beberapa tokoh besar termasuk incumbent tetapi menyertai parti bebas untuk pilihan raya negeri kali ini iaitu Dr. Muhammad Rafiee. Begitu juga kawasan ini setiap kali kalau pilihan raya menang tak banyak, bawah 1,000 ataupun lebih 1,000 atau kurang daripada 2,000. Jadi kawasan ini sentiasa bertukar tangan dan sentiasa diperhatikan oleh penganalisis. Jadi saya tampilkan untuk calon dari Perikatan Nasional dari Bersatu iaitu Saudara Muhammad Ghazali Zainal. Apa khabar Ghazali? Ghazali sihat eh? Sihat, alhamdulillah. Kabar baik. Ni nak masuk minggu kedua ni, masih ada stamina lagi. Orang muda pastilah kan. InsyaAllah ada lagi. Cumanya tired sikit lah, tapi okey je. Okey je kan? Okey, bagi Ghazali, terpilih sebagai wakil Perikatan Nasional di Ampangan, apa rasa ketika awal tu? Ketika awal tu mungkin saya rasa macam tak mungkin lah. Kita sebab kita muda, orang pun nampak kita orang muda ni macam tak boleh ni orang muda sebab tak pernah pun orang muda yang bertanding dekat sini. Kalau ikutkan ni kali pertama lah. Dan ini juga kali pertamanya orang Kampung Gedung Dalang 50 mengeluarkan calon untuk bertanding. Ya, orang tempatan betul orang tempatan lah. Di pusat Ampangan ni kan? Ya. Okey, selepas melalui fasa berkempen ini, adakah Ghazali yakin orang Ampangan boleh bertukar cita rasa kali ini kepada orang muda dari Perikatan Nasional? Saya yakin sebab setiap lawatan ataupun tempat-tempat yang kita pergi, kita ziarah, semua banyak memihak kepada Perikatan Nasional kerana mereka semua tahu apa yang terjadi dengan politik masa kini lah. Jadi apa strategi kempen yang diguna pakai? Strategi kempen kita mudah. Kita hanya perlu bagi tahu yang kita mampu buat. Lagipun mereka melihat latar belakang saya yang sebelum ini memang kerja saya full time untuk berkhidmat. Oh, begitu ya. Kerja saya berkhidmat lah daripada NGO, daripada parti. So memudahkan saya untuk bergerak, jumpa dengan pengundi-pengundi dan pengundi-pengundi kebanyakan sebelum tertubuhnya kerajaan perpaduan ni, mereka memang memilih satu parti kan, tapi bila bergabung ni tak semua orang yang menyukai gabungan ini. So nampak kerja saya mudah sedikit lah. Jadi apa pendekatan terbaik Ghazali bertemu dengan orang ramai, secara bersemuka ke, lebih banyak di social media ke, ataupun menggunakan pendekatan ceramah-ceramah besar ataupun ceramah kelompok? Pendekatan kat sini lebih mudah saya bersemuka. Oh ya ke? Sebabnya di Ampangan ni kawasan ni tidaklah besar. Dalam 1 jam tu kita boleh round ke 6 selesai dah. Selesai lokaliti. Dalam 1 jam kita boleh selesaikan. So lebih mudah bersemuka lah. Ya. Jadi kita tahu juga kawasan Ampangan ini merupakan kawasan orang lama lah. Orang lama, banyak rumah-rumah lama, tetapi mereka ini berstatus yang selesa lah dengan bekas jawatan besar dalam kerajaan ataupun dalam swasta dan sebagainya. Jadi adakah Ghazali mudah merapati mereka ini? Mudah. Orang lama ni mudah kerana mereka ni walaupun orang lama tapi dia orang duduk di Ampangan ni Ampangan ni suburban. So tak macam kampung jugalah. Macam kampung tapi orang kampung pun pakai iPhone. Dekat sini. So mereka ambil tahu apa yang terjadi sekarang. Dia orang up to date. Lagipun anak-anak mereka pun masih sama-sama, dia orang pasti akan update kepada orang tua mereka dan apa yang berlaku di situasi dalam politik kita sekarang. Siapa pesaing utama di 3 penjuru di Ampangan selain daripada Ghazali menawarkan diri? Di mana kedudukan Ghazali antara Pakatan Harapan dan juga Dato' Rafiee? Bagi saya, pesaing saya adalah Tengku Zamrah. Kerana
Tengku Zamrah dia mewakili parti yang besar, PH. So kat situ menjadikan agak beratlah untuk lawan dia. Sebab dia sebelum ni pun PH yang memerintah di Ampangan ini dan Negeri Sembilan khususnya. Bagaimana Dr. Rafi, bekas Exco, pernah juga mantan ADUN dan banyak juga jasa beliau di Ampangan. Adakah itu tidak menjadi pencabar utama? Kalau ikutkan Rafi'i pun tidaklah semudah yang disangka. Sebabnya dia adalah bekas ADUN dan orang semua mengenali dia. Dan dia punya, kalau tengok di sekeliling Ampangan ni, majoriti memang tak macam bebas lah. Nampak macam parti yang besar juga sebab posternya di seluruh pelosok lokaliti. Bukan main-main juga tu. Bukan main-main. Ini bukan kecil modal ini. Pokok tu kan. Walaupun pokok tapi semua pokok ada poster dia. Itu pun jadi kita ambil pendekatan, kita lawan je lah sebab kita pastinya yang tahu dia menggunakan parti bebas. Dan bagi saya, jika kalau Dato' Rafi'i bertanding sebagai wakil daripada Perkataan Rapat, adakah itu memang cabaran besar lagi? Kalau itu cabaran besar. Sebab orang tahu dia memang daripada Perkataan penyandang Rapat. pula tu kan. Penyandang pula, incumbent. Cuma dia pergi ke bebas ni, dia akan nampak mudah sikit lah. Okey, bagi Zali lah, di Ampangan ni apa isunya? Apa isu rakyat yang dihadapi? Di isu Ampangan ni adalah paling utama adalah peniaga-peniaga kecil. Contohnya sebelum ni kita sebut Seremban, kita tahu Ampangan. Betul, itu dah sinonim. Tapi sekarang ni kita sebut Seremban, Senawang. Dah beralih ke sana. Dah beralih ke sana. So peniaga-peniaga, saya buat kunjungan dah sojuk sikit ni kepada peniaga-peniaga kan. Kita tanya benda yang sama, cakap kita tak ada kebebasan untuk berniaga. Dan di benteng tu khususnya, setiap Ramadan tu kita tahu benteng tu dah macam karnival. Sebab dulu kita ada pasar karat di situ, meriah sesemeriahnya. Tapi akhir-akhir ni 2-3 tahun ni ataupun selepas diambil alih oleh mereka, benda tu jadi suram. So peniaga-peniaga tersekat. Ada yang macam tahun ni, ada yang saya jumpa peniaga-peniaga modal dia keluarkan RM10,000. Tapi yang untungnya hanya RM5,000, tak balik modal. Sebabnya orang tak turun, tak menarik. Selain daripada isu peniaga, apa lagi? Isu perbandaran ke, isu-isu berkaitan dengan penyelenggaraan ke, apa lagi? Isu banjir. Ada ada isu banjir. Sebab isu banjir ni macam saya di Kampung Ismail lah. Saya baru-baru ni saya pergi ke sana. Sebab orang kampung nak berjumpa saya dekat sana. So dia bagi tahu banjir hari tu memang kerap berlaku, tapi tak ada apa-apa tindakan pun daripada ADUN yang menjaga kawasan. Even dia tak turun pun masa banjir, dia hantar orang je. At least memang selalu banjir masa tu. Macam tahun lepas banyak kali kan banjir. Setahun kadang-kadang boleh banjir 4 kali. Tapi tahun ni belum lagi lah. Tapi masalah tu belum selesai lagi. Macam di Blok C pun sama. Masih lagi dia orang kalau banjir bukan dia cetek. Dia dah paras-paras pinggang ke dada macam tu. Tinggi. Habis memang. Sebab dekat situ bukan orang-orang yang berkemampuan. Kat situ semua orang yang peniaga-peniaga, orang-orang yang B40. So bila dia kena malapetaka tu agak beratlah, agak kesian lah. Dengan kemusnahan data benda dan sebagainya. Lagi-lagi bila yang kena tu kawan-kawan kita. Dia orang mengadu dengan kita kesusahan dia kan. Itulah. Bagi Ghazali, mudah ke untuk menawarkan perkhidmatan sebagai ADUN jika menanglah pada 12 bulan? Kerana Ghazali datang daripada Perikatan Nasional, bukan datang daripada gabungan yang memerintah kerajaan pada ketika ini di peringkat persekutuan. Kalau besok juga kalau menang, belum tentu juga Perikatan Nasional boleh menang di peringkat Negeri Sembilan dan sebagainya. Jadi adakah itu sebagai satu cabaran juga untuk menawarkan diri dan menerangkan manifesto kepada orang kampung di Ampangan? Bagi saya dia mudah kerana saya adalah orang lokaliti di sini salah satunya. Kerana kalau lebih faham lebih faham isu tempatan, lebih mudah bergaul dengan orang dan ini ialah kerja hakiki saya. Kerja hakiki saya adalah berkhidmat. Dan sebelum ni pun saya pernah berkhidmat di tempat-tempat lain. Benda ni benda yang sama. Kita ambil tahu apa yang penduduk nak. Bukan kita buat apa yang penduduk
tak tahu. Even kita bila kita buat sesuatu tu kita mestilah atas persetujuan penduduk. Semua, atas persetujuan bukan semua. shot sendiri Bukan lah. shot sendiri. Bila kita buat shot sendiri tu mungkin akan merugikan orang lain dan menguntungkan orang yang membuat tu. Itu tak adil. Bagi Zali ampangan ini cara perhubungan masyarakat tu memang mesra ke ataupun dia ada camp ni kawasan orang UMNO, ni kawasan orang PAS, ni kawasan Bersatu, ni kawasan orang keadilan, ataupun mereka sebenarnya time tidak ada pilihan raya boleh je duduk bersemeja berborak tak ada masalah, atau itu realiti di ampangan? Realiti dia memang tak kira parti. Oh begitu Memang tak kira parti. Tak kira parti. Dah pilihan raya je kita macam nampak, bertokak sikit tokak kan. sikit Tapi bila hari biasa tu semua kawan. Yalah. Tak kira lah dia UMNO ke PH ke. Kita orang memang sehati sejiwa itu lah. yang lobeh warna 9 ni. Itu yang kelebihannya tu. Dan diorang ni mudah bergaul orang ni 9 ni. Tak pilih-pilih bendera lah. Asalkan cara kita nak jumpa orang tu. Tak adalah kita datang dengan muka masam, koreh-koreh datang, tak ada. Koreh. Kita kalau datang dengan cara budi bahasa kita, semua boleh menerima kita. Tengok ada gambar apa Zali bertentang ataupun berselisih dengan calon-calon Datuk Rafi'i dan juga Tengku. Nampaknya begitu mesra sekali. Itulah. Macam tak bertanding, macam apa khabar kau kan itu kan. Itu realitinya. Realitinya kalau pusing macam saya cakap, ampangan ni kocik. Kocik mana? Kocik. Kau pusing-pusing jumpa yo. Pusing-pusing situ. Kat Sojit dekat surau kan. Kat Sojit jumpa yo. Banyak mesti akan bertembung. Kalau kau betul buat kerja kat sini, mungkin kita sama-sama bekerja, mesti bertembung. Syok. So dia kecil lah. Tak perlu nak bermusuh lah time pilihan raya. Tak perlu. Tak perlu. Tapi Zali mungkin ada kelebihan orang muda sebab kita tengok wave pada pilihan raya 15 yang lalu peringkat parlimen. Orang muda ni lebih kepada Perikatan Nasional. Dan orang muda ni mereka melihat sesuatu yang apa yang mereka akan dapat. Jadi apa tawaran Ghazali apabila jumpa dengan orang muda? Tawaran saya, untuk pertama kali saya turun kat sini, bukan pertama kali lah. Bila saya start berkhidmat di sini, first kali saya berjaya mengumpulkan anak-anak muda. Yang mana sebelum ni, mereka ni berpecah-pecah. Semua buat masing-masing hal sendiri. Bila saya turun sini, saya start berkhidmat kat sini, saya kumpulkan semua orang muda. Dan orang muda dekat Ampangan ni semua kawan-kawannya. Satu semua sekolah, semua kan? Satu sekolah, jumpa jumpa kat sini. Tapi dah lama tak jumpa. Bila jumpa balik tu kita jadi akrab. Jadi akrab. So orang muda sini pun semua dah tahu apa yang terjadi sekarang, dan Perikatan Nasional tu adalah pilihan mereka sekarang ni. Kita tak boleh nak nafikan. Sebab Perikatan Nasional inilah yang bagi saya, kebanyakan sini actually orang UMNO tau. Dan pemuda-pemuda kawan-kawan saya ni majoriti UMNO. Tapi dia orang nampak yang mana Perikatan Nasional ni adalah future UMNO. Dan UMNO akan lupus dekat sini. Jadi selain daripada itu, apa yang Zali kata untuk menangkap imajinasi orang muda, dia perlukan satu jaminan kan? Betul. Kalau peluang pekerjaan ke, tempat riadah yang lebih banyak ke, kerana mereka ni masih sihat nak main bola, nak jumpa lepak-lepak, tempat perniagaan ke. Sekarang semua nak jadi gig ekonomi kan? Berniaga atas talian, jadi rider dan sebagainya. Adakah itu tumpuan Zali? Kerana Zali orang muda lebih mudah faham apa kehendak orang muda. Itulah semua yang tuan cakap tu, semua itulah yang kita tumpukan. Sebab sebelum ni kurang lagi satu daripada segi aktiviti orang muda pun dekat sini kurang sebelum ni. Baru-baru ni kita ada buat tandingan bola yang mana bukan bola, 9 sebelah. Yang mana sebelum ni jaranglah berlaku. Dia orang dah lama tak buat. Tapi bila kita buat tu, mula pada awalnya kita tengok sambutan tu, kami ingat sambutan tu kurang. Tapi baru hari ni belah, besok dah penuh. So nampak orang muda ni dahagakan aktiviti-aktiviti ni. Daripada segi perniagaan pun sama juga. Mereka majoriti di Ampangan ini kebanyakannya semua berniaga sendiri. Semua bekerja sendiri. Kalau tak kerja sendiri pun dia kerja kampung je. Sini. Janji mendatangkan duit. Dan mereka tak ada apa-apa masalah. Susah yang nak berniaga, nak minta lesen ke kat sini macam mana? Kat sini ni tompek tak ada ke apa? Tompek. Tempat je lah. Bagi saya tempat lah. Dah ada tempat pun
tak ada tema yang menarik, orang nak datang pun susah pun tak guna juga. Parking susah. Parking susah. Tak strategik pula tu ya. Dia strategik. Ya, okey. Cuma management ni, macam mana kita nak meriahkan tempat tu. Ya. So bila kita meriahkan tempat tu, barulah ramai orang luar datang macam dulu. Okey. Akhir sekali Zali, mungkin nak pesan pada orang Ampangan kenapa kena pilih Zali ni 12 bulan ni. Okey, kepada pengundi-pengundi Ampangan, saya mohon, saya merayu untuk memilihlah saya calon nombor 2 daripada Perikatan Nasional Ampangan. Sebab satu, saya adalah lokal. Kebanyakan orang menafikan yang mana saya ni adalah orang luar sebab mereka tak pernah nampak saya. Biasalah, dah habis sekolah ni, kita mestilah sama belajar luar, merantau. Dah sunnah pun merantau. So saya merantau, and then dah cukup ilmu, kita dah bekerja di luar, dah berkahwin, and then kita baliklah ke kampung halaman untuk berkhidmat. Yang mana bukan semestinya orang dewasa atau orang tua je boleh berkhidmat. Tapi orang muda lagi boleh berkhidmat. Tak semestinya orang tua je. Okey. Terima kasih. Selamat maju jaya Zali, ataupun lebih dikenali dengan Zali di Ampangan ini, Muhammad Ghazali Zainal, calon dari Perikatan Nasional untuk N14 Ampangan. Jadi kita akan tunggu prestasi beliau pada 12 hari bulan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Negeri Sembilan ini.